Tajuk pada malam ini ialah kita manusia ini maha zero. Maha zero. Ada maha lagi ya? Setengah orang menyebutnya maha tu untuk Allah sahaja, Subhanahu wa ta'ala. Kita maha suci Allah daripada segala bandingan. Kita yang maha ni bukan maha tu setanding dengan Tuhan. Maha kita nak kata kita ni lemah, maha lemah, tak boleh dibandingkan dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha' wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Bahawasanya Tuhan tidak mengampunkan dosa seseorang kalau ia dipersekutukan, tetapi diampuninya selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi esa pada Allah, lawannya ialah kita mensyirikkan Allah. Sama ada dalam perbuatan, sama ada sifat, atau pada namanya, atau pada zat, atau lebih nak dilanjutkan, sama ada dalam bentuk perasaan, bentuk rasa-rasa juga kita boleh berlaku syirik terhadap Allah. Tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama mencari bukti dan hujah bahawa makhluk ini, manusia ini, daripada dulu, sebelum lagi ada. Ini penting. Saya malam ni saya syarah ikut point, insya-Allah. Manusia ni daripada dulu, makna daripada tiada kemudian ada. Daripada kita sebelum ada dah memang kita tak ada kuasa. Kemudian kita diadakan, diciptakan. Kita pun sebenarnya tak ada kuasa. Kita hidup tapi tak ada kuasa sebenarnya. Membawalah kepada kematian. Bila kita mati, disoal oleh mungkar nangkir, sebenarnya pada ketika itu kita tidak ada kuasa juga. Salahlah kalau ada orang kata masa itu kita ada kuasa. Kuasa nak menjawab, kuasa nak begitu, begini, tak ada. Kemudian kita insya-Allah dimasukkan ke syurga. Siapa yang direzekikan dengan rahmat kasih sayang Tuhan masuk ke syurga, maka apabila kita berada dalam syurga, ketika itu kita tidak ada kuasa juga. Tak ada kuasa, bukan makna kita berada dalam syurga kita ada kuasa, tak ada. Begitu yang kita nak dipahamkan. Artinya kuasa mutlak itu hanyalah pada Allah. Dan makhluk tidak ada kuasa selama-lamanya. Daripada mula dia tiada, sampai dia ada, mati, bawa ke syurga, dia tak ada kuasa sampai bila-bila. Ini yang dimaksudkan manusia ini maha zero. Rupanya kemuliaan manusia, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kemuliaan kita sebagai manusia, mulianya kita, tingginya martabat kita, diukur sejauh mana kita boleh rasa bahawa diri kita ini terlalu fakir, sangat-sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini bila ditanya, Ya Muhammad, man anta? Wahai Muhammad, kamu ni siapa? Ana fakir, kata dia. Fakir ni makna berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, detik dan ketika dia fakir. Ana Abdullah, aku hamba Allah yang tak ada apa-apa. Jadi siapa yang boleh merasakan ini, dialah diangkat darjatnya setinggi-tingginya. Sebab itu ukuran mulianya manusia ini, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling takut kepada Allah, sehingga dia merasakan bahawa
dia itu di dalam genggaman kekuasaan Allah. Pada bila-bila waktu Allah boleh bertindak. Itu hujah yang pertama ya tuan-tuan. Yang kedua, kita nak meniti ni, baru kita nak bawa kepada soal amal ibadah. Ni nak dirasakan ya. Nak dirasakan sungguh-sungguh. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya ilmu rasa, ilmu tauhid ini, walaupun kita banyak menggunakan akal, tetapi dia lebih kepada ilmu rasa-rasa. Rasa hati kita, keyakinan kita dalam hati terhadap Tuhan. Hujah yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap suatu, atas tiap-tiap perkara, atas tiap-tiap peristiwa, atas tiap-tiap kejadian, atas apa-apa saja yang berlaku. Ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa. Makna di atas perkara yang berlaku itu, yang berkuasa itu Allah. Bukannya peristiwa, benda itu, perkara itu, orang itu, apa sahaja yang dikaitkan dengan makhluk, tidak ada kuasa langsung. Ini membuktikan bahawa bila disebut tiap-tiap sesuatu tu yang menggerak, yang mentadbir, yang mengurus, yang menghidupkan, yang mematikan dan sebagainya, itu adalah Allah, bukannya manusia. Jadi di sinilah kita dapat tahu manusia ini maha zero. Dah dua hujah lah. Walaupun kita maha zero, tapi kita boleh buat berbagai-bagai kerja. Sebab ada kerja dunia ataupun kerja akhirat. Kita tidak ada kuasa, tapi macam-macam kita boleh buat. Jadi sebelum kita pergi kepada contoh-contoh, kita pergi lagi. Hujah yang ketiga pula. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menjadikan kamu, mencipta kamu dan apa-apa yang kamu buat ataupun semua perbuatan kamu. Maksud diciptakan di sini, Allah menciptakan di sini, menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan. Yang pertama, makna menciptakan ini, Allah yang menjadikan semua perbuatan. Dia yang menjadikan perbuatan. Perbuatan yang zahirnya kita buat, yang menjadikan perbuatan itu sehingga terjadinya perbuatan itu Allah. Yang menggerakkan perbuatan Allah. Yang mentajalikan sifatnya, sifat-sifat Allah tadi sebagai sebab ditajalikan, dizahirkan pada kita lah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala bersifat mendengar, maka ditajalikan, dipindahkan, diterjemahkan, dipinjamkan kepada kita, kita dapat mendengar. Kita dapat mendengar tu bukan sebab kita ada kuasa boleh dengar. Tak ada. Allah yang bagi dengar sebab sifat Allah itu maha mendengar. Dengan kata lain, manusia ni tidak ada kuasa berbuat. Dengar molek-molek. Malam ni saya sebut sepatah-sepatah, insya-Allah. Slow. Manusia tidak ada kuasa berbuat, tapi manusia disuruh berbuat. Manusia disuruh sembahyang, manusia disuruh puasa, disuruh berzikir, disuruh selawat, disuruh baca Al-Quran, disuruh buat baik, disuruh macam-macam segala amal kebaikan, sama ada yang wajib atau yang sunat. Jadi bila dikatakan manusia tidak ada kuasa berbuat, maka yang berbuat itu siapa? Jawapannya yang berbuat itu yang ada kuasa. Yang ada kuasa itulah Allah. Jadi kita sebagai manusia sebenarnya tidak ada kuasa berbuat. Walaupun macam-macam dah buat, macam-macam boleh buat, dalam tak ada kuasa tadi. Sebab Allah izinkan. Jadi makna di sini bila manusia tidak ada kuasa berbuat, manusia itu tak ada kuasa berbuat. Ayat ni dengar molek-molek. Kita manusia, orang Islam, tak orang Islam, makhluk siapa saja tidak ada kuasa berbuat. Memang kita tidak ada kuasa berbuat. Jadi kalau kita tidak ada kuasa berbuat, maknanya
kita tak boleh buat lah. Selama-lamanya tak boleh buat. Ulang balik poin yang awal tadi, walaupun tak boleh buat, tapi kenapa macam-macam kita dah buat, dah beramal, dah berusaha, berikhtiar, macam-macam dah terhasil? Jawapannya, Allah yang menjadikan perbuatan tersebut. Allah yang izinkan, Dia yang gerakkan, Dia yang anugerahkan. Jadi bila mana manusia tidak boleh berbuat, apa pun sebenarnya manusia tidak boleh berbuat, termasuk malaikat, termasuk semua para rasul, termasuk semua para nabi, tidak boleh berbuat tanpa izin Allah. Inilah maknanya kita ini, manusia ini maha zero. Sebenarnya bergantung kepada kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Hujah yang ketiga, yang keempat, ya. Insya-Allah yang keempat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah." Dalam hadis ni Nabi menyuruh kita berusaha, berikhtiar, bekerja, beramal, bertindak, berbuat. Maknanya Allah suruh tu. Berusaha syariat, berikhtiar syariat, bekerja syariat, beramal syariat, bertindak syariat, berbuat syariat. Itu semua perintah. Tapi ingat, apa nak diingat? Manusia tak ada kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia yang tak ada kuasa ni untuk buat bermacam-macam amalan. Itulah namanya zahir syariat. Kita yang tak ada kuasa ni, yang tak pernah ada kuasa ni, Allah suruh, Dia perintah kita supaya macam-macam kita kena buat. Ada yang mesti, yang wajib, ada yang sunat. Contohnya, sedangkan kita tak ada kuasa. Itulah maha sempurnanya Allah. Dia boleh buat, Dia sempurna. Walaupun kau tak ada kuasa, aku beri engkau akal fikiran, aku perintahkan engkau cuba buat. Engkau usaha nak buat. Kalau puasa, usaha nak puasa. Kalau zikir, usaha nak zikir. Kalau selawat, usaha nak selawat. Kalau baca Quran, engkau berusaha nak baca Quran. Tapi ingat, engkau tu tak ada kuasa. Maknanya kalau aku izin, engkau bolehlah baca Quran tu. Kalau aku izin, engkau bolehlah selawat atau berzikir tu. Kalau aku izin, kata Tuhan, bolehlah engkau sembahyang. Tapi usaha tadi, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Semuanya telah dipermudahkan. Ada jalan baik, ada jalan jahat, ada jalan syurga, ada jalan neraka. Apa tu? Syariat. Jadi hakikat yang tadi, bahawa semua manusia ini, kita ni maha zero, yang berkuasa mutlaknya Allah semata-mata. Sampai bila-bila kita maha zero? Sampai tahap mana? Sebelum kita diwujudkan, dicipta, kita maha zero. Kita dah hidup pun kita maha zero. Tak boleh buat apa makna maha zero? Tak boleh buat apa, tak boleh nak apa pun tak boleh. Hafah pun tak boleh, kalau Tuhan tak izin. Udah mati disoal oleh mungkar nakir, kemudian masuk ke syurga, bukan makna dah masuk syurga ada kuasa. Ini penting tuan-tuan. Kalau siapa yang tak rasa dia tu maha zero atau zero, bermakna dia ada something. Aku juga boleh. Allah ada kuasa, aku pun ada kuasa sedikit. Berkongsi kuasa, dah jatuh syirik, dosa besar. Jadi maknanya pentinglah benda ni. Ini hujah apa yang keempat lah. Hujah yang seterusnya, daripada hujah yang kelima. Dengan kata lain, kita tadi dah pernah dengar hujah ni tadi saya sebutkan. Kita tak pernah berbuat. Lama-lama ni popular lah dekat Malaysia istilah ni. Kenapa kita tak pernah berbuat? Sebabnya kita tak ada kuasa. Tapi macam mana kita boleh buat macam-macam dalam tak ada kuasa? Sebab Allah izinkan.
Ekoran daripada itu dalam apa keadaan sekalipun kita tak boleh ada rasa berbuat. Baru timbul rasa berbuat. Kita disuruh berbuat, kita disuruh beramal, kita disuruh berzikir, kita disuruh mengaji, kita disuruh berpuasa, kita disuruh bersedekah, kita disuruh zakat, kita disuruh haji, kita disuruh buat umrah. Kita disuruh, maka kita usaha nak buat, usaha datang masjid, usaha dengar kuliah, usaha nak buat baik, usaha nak bangun malam, usaha nak bertaubat. Usaha tu adalah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Jangan silap faham. Ada setengah kata usaha tu kuasa kita. Kalau usaha tu kuasa kita, tanya lagi sekali, engkau ada kuasa ke? Tak ada dah tu. Usaha tu kuasa Allah, tapi engkau bertindaklah syariat. I'malu tadi, i'malu zahir syariat. Tapi tak ada kuasa i'malu ni macam ni, nak ubah tempat ni, nak ubah gelas ni, i'malu bertindaklah. Saya nak ubah sini. Itu usaha kamu. Nampaknya boleh, nampaknya. Ya, sebab Tuhan izinkan. Nak gerak ke sana? Ya, boleh, sebab Tuhan izinkan. Maknanya usaha tu syariat. Usaha tadi disuruh. Usaha tadi diperintahkan. Jangan menafikan usaha. Tak, aku tak mau usaha. Tak boleh nak. Sebab kita ni adalah manusia, terikat dengan syariat. Yang lebih tinggi lagi, ada lebih tinggi lagi ya? Yang lebih tinggi lagi, kalau kita ni tak berbuat, sebenarnya hakikatnya kita berbuat ke tidak? Ini nak bagi faham ni, saya nak cuba ajar, nak bagi faham dengan izin Allah, bukan dengan kuasa saya tak ada apa benda. Saya cuba bagi faham, saya usaha dengan izin Allah, kasih sayang Allah. Jadi selama hari ini, kalau 10 tahun lah, 20 tahun lah, 30 tahun lah, kita sebenarnya berbuat ke tidak? Yang sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir itu. Kita berbuat pada lahiriahnya, pada zahirnya. Hakikatnya, semua amalan kita dari dulu, yang sebanyak-banyaknya sampai sekarang, sebenarnya kita tak pernah berbuat. Ini kena percayalah, kena yakin. Pasal apa kita tak pernah berbuat? Sebab yang berbuat itu yang ada kuasa. Kita dah belajar tadi, yang ada kuasa itu Allah. Maknanya semua amalan kita yang baik-baik itu Tuhan yang buatkan bagi pihak kita selama-lamanya. Kalau dah yakin macam tu, baru kita yakin bahawa kita semua masuk ke syurga, insya-Allah. Kalau masuk ke syurga dengan rahmat Allah, rahmat Allah, bukan dengan amalan. Pasal apa bukan dengan amalan? Semua amalan kita yang dulu-dulu sampai sekarang dan akan datang, siapa yang buatkan? Yang ada kuasa. Siapa yang ada kuasa? Allah. Jadi tak malukah kita, aku nak masuk syurga dengan sebab amalan aku? Dengan sebab amalan aku yang banyak tu, aku nak masuk syurga dengan sebab amalan aku. Amalan engkau tu siapa yang buatkan? Allah. Sebab engkau mana ada kuasa. Bila engkau buat, itu yang gerak-gerak itu, yang gerak-gerak itu siapa yang gerakkan? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Fahaman macam ini penting. Orang tanya, pasal apa penting ustaz? Supaya nak mengelak daripada syirik, dosa besar. Macam mana pula syirik? Sebab kita rasa kita boleh buat, kita yang buat. Aku tu ada, keakuan kita ada. Jadi tak maunya macam tu. Faham macam tu tak? Boleh? Oleh kerana manusia tiada kuasa berbuat. Manusia ni tiada kuasa berbuat. Betul? Tak ada kuasa. Tiada kuasa berbuat itu makna lain adalah tiada kuasa untuk buat. Kalau mencangkul, kamu ada kuasa ke nak cangkul kebun tanah ni? Ada kuasa tak kamu? Tak ada. Tapi saya cubalah cangkul. Dengan izin Allah boleh saya cangkul. Dengan izin Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, anugerahnya, inayahnya, taufik, boleh kita cangkul dengan izin Allah.
Jadi saya nak tekan sini, manusia tiada kuasa berbuat. Maknanya bahasa lain, dia tiada kuasa nak berbuat. Maka logiknya manusia tak boleh ada. Logik daripada situ, manusia tak boleh ada rasa boleh buat apa saja pun. Apa saja pun. Nak merawat, nak baiki, nak jalan, nak itu, nak apa. Tak boleh. Bila-bila pun tak boleh ada rasa boleh buat. Cuma dia kata nampak benda ni senang ni, aku rasa boleh buat. Kalau dia kaitkan dengan Allah dalam hati dia, tak apa, tak ada syirik lah. Tapi kalau dia kata benda ni mudah, aku dah belajar 10 tahun, aku boleh buat ni, dia tak ada kaitkan dengan Tuhan. Syirik. Sebenarnya syirik. Sebab itulah wali-wali, baik sahabat-sahabat, para nabi, yang paling takut ialah syirik lah. Terasa diri ni. Nabi mengatakan bahawa, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau serahkan hidup aku ni, urusan hidup ni pada aku. Engkau yang aturkan, ya Allah. Aku berbuat saja dengan izin engkau dan kuasa engkau. Sebab aku tak ada kuasa walaupun Nabi. Macam tu dikatakan tauhid. Tauhid apa tu namanya tuan-tuan? Tauhid penghayatan. Jadi yang kita bincangkan pada malam ini adalah ilmunya. Ilmu rasa-rasa. Bukan rasa. Rasa tu masing-masing Tuhan anugerahkan. Ini ilmu yang berkaitan dengan penghayatan. Rasa-rasa terhadap Tuhan. Nak melangkah longkang tu, kita jalan ni rasa senang nak melangkah. Tapi kalau Tuhan tak masuk campur, mana boleh langkah? Kena ada keyakinan yang macam tu, fahaman yang macam tu, tauhid yang macam tu, baru betul. Kata ini longkang ni boleh je. Kita cakap macam tu, tak ingat Tuhan, tak kait dengan Tuhan. Kita rasa dengan kita, kuasa kita, kepandaian kita, kecerdikan kita, kebolehan kita, syirik. Ambil perhatian tuan-tuan. Rasa boleh buat pula. Rasa boleh buat. Macam saya nak kuliah pada malam ni, saya dah buat ulang kaji, bolehlah ceramah. Tapi saya tak kaitkan dengan Allah, tak insya-Allah. Saya boleh ceramah kot insya-Allah dalam hati. Kalau tak sebut insya-Allah pun, dalam hati ni ada dengan izin Allah. Tapi kalau saya rasa saya boleh buat, saya bergantung kepada nota saya bergantung kepada pembacaan saya bergantung kepada ulang kaji saya. Saya bergantung kepada kecerdikan saya, kepandaian saya. Mana saya rasa boleh buat, saya boleh sampaikan ceramah pada malam ini dengan baik, contohnya. Maka berlakulah syirik. Sebab saya yakin pada diri saya. Sedangkan saya mana ada kuasa. Yang bagi izin semuanya Allah. Yang ada kuasa Allah. Sampai macam tu kita kena faham tauhid tuan-tuan. Lagi ya. Rasa boleh buat. Rasa boleh buat artinya kita ada kuasa. Rasa boleh buat tu makna kita ada kuasa untuk berbuat. Sedangkan ianya mustahil. Engkau mustahil boleh buat. Walaupun benda itu senang, remeh-temeh, senang sangat pada akal kamu, sebenarnya engkau tidak boleh buat. Mustahil engkau boleh buat. Sebab kita ini tiada kuasa langsung, ma'azir. Jadi di sinilah menyimpulkan bahawa kita senantiasa perlukan kepada Tuhan yang Maha Berkuasa supaya mengizinkan kita, supaya apa saja yang kita boleh buat, yang kita nak buat ini, semua diizinkan, dimudahkan, diizinkan. Diizinkan tu dimudahkanlah untuk kita berbuat. Jadi sampailah kesimpulan yang seterusnya, bila kita disuruh, disuruh tadi macam saya sebut yang macam-macam amal ibadah tadilah. Nak semayang, nak zikir, nak tolong orang, nak ziarah, untuk nak buat akikah, nak buat korban, nak baca Quran, apa sajalah. Itu maknanya perintah dari Allah, perintah suruh usaha untuk buat. Usaha untuk buat. Bukan kalau mana perintah tu, walaupun perintah tu wajib, engkau wajib semayang. Perintah tu wajib semayang, itu syariat, wajib semayang. Tapi belum tentu lagi engkau boleh buat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh semayang subuh. Berapa ramai orang tak boleh semayang subuh, padahal dia yang suruh. Perintah tu wajib.
Bukan sunat, wajib, mesti buat. Ramai tak sembahyang subuh. Tetapi perkara-perkara yang buruk yang terjadi pada manusia, yang sifatnya berdosa atau maksiat itu, maka jangan kita salahkan Tuhan. Jangan kita sandarkan pada Dia. Dia Maha Suci. Maha Suci Allah daripada segala macam kekurangan. Yang salah, yang berdosa, yang lalai, yang cuai itu kita. Sebab kita tak dengar perintah, kita tak ikut syariat. Kita yang bersalah. Dia tak pernah bersalah dan dia tak perlu ditanya. Tak boleh ditanya. Jadi bila kita diperintahkan oleh syariat untuk berbuat kebajikan, apa-apa sajalah. Bila itu yang umum lagi, ada lagi yang khusus. Bila kawan kita suruh, bila majikan kita suruh, bila adik-beradik kita suruh, bila siapa-siapa pun yang suruh, yang minta tolong kita sebagainya, kita tetap rasa tak boleh buat walaupun senang. Kamu nak pergi kedai sana kan? Tolongkan beli ni ya. Belum tentu lagi dia boleh tolong. Dan belum tentu lagi dia boleh sampai ke kedai itu. Perasaan itu kena ada dalam diri kita. Tak boleh main yakin dia. Seolah-olah kita, kamu tolong pergi kedai, kamu nak pergi kedai sana, pergi tolong beli ni beli. Yakin dia 100% dia boleh beli, dia boleh sampai dan dia boleh kirim kepada kita. Belum tahu lagi. Jadi rumusan daripada apa yang saya sebut ini, apa faedahnya? Baru kita pergi kepada amalan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita ni ulang kali disebut kita berada di akhir zaman. Akhir zaman kita ni bukan 10 tahun lagi, sekarang ni akhir zaman. Tadi saya dengar perkhabaran kawan saya sekolah Idrisiah, nama Aminuddin, arwah dah. Dia OKU, tak kahwin-kahwin, umur dah 40 tahun lebih. Hari dah sampai hukum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pula bakal menyusuli tak tahu bila. Saya dulukah, tuan-tuan dulukah? Jadi apa yang kita nak buat? Yang tadi tu tauhid, yang tadi tu hakikat. Semuanya Allah buatkan. Semuanya kuasa dia. Semuanya dia yang gerakkan, dia yang izinkan, kehendak dia. Kuasa semua berlaku. Itu apa nama tuan-tuan? Hakikat. Pihak kita mana? Pihak kita itulah kita kena pulun. Apa dia? Amalan. Beramallah. Kita sekarang apa lagi nak buat, apa lagi nak tebus dosa-dosa kita ni. Apa lagi salah dulu banyak ni. Jangan kita senang hati dah banyak amal. Dosa kena ingat. Amal kita lupakan saja. Kenapa amal kita lupakan? Sebab Allah yang buatkan, Allah yang jayakan. Kenapa jahat kita kena ingat sampai mati? Sebab kita yang buat. Kita langgar syariat, kita langgar agama, langgar undang-undang Islam. Kita yang salah. Sebab tu kena ingat dosa kita. Satu dosa kita Tuhan tak ampunkan, masuk dalam neraka rentung. Kena bakar rentung. Siapa-siapa termasuk saya yang lebih-lebih bercakap ni. Sebab tu saya, bila saya nak masukkan ceramah saya dekat YouTube itu, saya suruh anak saya ni baca Fatihah selawat 10 kali. Mudah-mudahan berkat. Mudah-mudahan berkat. Itu bukan main masuk je. Baca Fatihah, baca selawat 10 kali, mudah-mudahan ada rohnya. Mudah-mudahan dapat bagi faham pada masyarakat. Begitulah saya buatlah. Berbuat. Bila nak buat sesuatu tu, kita banyak kena kaitkan dengan roh. Supaya ia benar-benar menjadi ibadat, tak ada jatuh kepada syirik. Syirik ni banyak mengganggu kita. Banyak sangat mengganggu kita. Jadi balik kepada tadi, kita kena banyak beramal, tebus dosa kita. Apa lagi dosaku yang tak tertebus ni? Ada dah hutang-hutang lagi yang belum dibayar. Apabila kita niat bertaubat, walaupun belum bayar, walaupun kita ni dah niat bertaubat ni, walaupun belum minta maaf lagi, kita ada contohnya 100 orang kita mengumpat, tapi kita dah berniat bertaubat nasuha.
Kalau aku jumpa, aku nak minta maaf. Kita mati. Belum bayar hutang, mati. Belum minta maaf daripada orang yang mengumpat tu, kita mati. Tapi dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita telah benar-benar bertaubat. Kita mati, insya-Allah kita selamat. Ini yang ramai orang tak tahu. Orang nampak ni dia minum arak ni mati. Ini habislah. Orang ni macam ni, dia ni gini. Kita tak tahu masa dia mati tu macam mana. Kita tak tahu. Sehingga disebutkan kalau satu saat je, baki satu saat nak mati ni, tapi kita benar-benar bertaubat, Allah terima taubat kita.